Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, insyaAllah. Pagi ni, sebab kat sini Alhamdulillah saya syukur dapat bangun awal pagi ni sebelum waktu subuh, sebab kat sini subuh dia lebih kurang pukul 5.34. Sekarang dah pukul, kita kat sini baru pukul 6 pagi, 6 minit, insyaAllah. So saya tadi selesaikan dulu solat subuh apa semua, baru saya turun ke bawah ni untuk saya nak bawa you all jalan-jalan kat luar area sini, dan saya nak bagi satu story sebenarnya yang saya rasa sangat gila power dia punya lesson learn. Sebab story ni, kenapa saya suka dengan story? Sebab yalah, saya diasuh, dibimbing oleh mentor saya, guru saya, tentang the power of storytelling. Itu satu benda. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran pun sama, penuh dengan story, cerita-cerita. Sebab setiap ayat yang turun tu adalah sebab berlakunya satu cerita. Daripada cerita, sebab manusia ni lebih faham. Manusia ni lebih senang nak faham cerita. Dan cerita tu dia lebih ingat, insyaAllah. Salam Jumaat semua. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, insyaAllah. Saya nak hadiahkan anda hari ini satu cerita. Tajuk dia adalah mentor versus mentor dan mentol. Menyala atau terbakar. So ada benda sebenarnya yang saya nak share kat situ. Jadi saya harap you all dapat stay tune. Saya bawa you all jalan-jalan lah kat luar kejap. So sekarang saya berada di dalam Burj Khalifa. So saya stay kat sini, Armani Hotel Dubai. So kat situ, alhamdulillah syukur, saya ada 2 hari je kat sini sebelum saya akan, kita nak balik kat Malaysia dan menjalani kuarantin. So hari ni, kejap lagi pagi ni saya buat PCR test to make sure yang kita ni betul-betul, yang saya bebas, yang kita nak bebas daripada COVID. Yang saya tahu kat Malaysia pun makin meningkat kes. Jadi untuk ambil langkah berjaga-jaga daripada umrah tu, saya transit dulu kat sini. Sebab kat sini saya rasa dia punya PCR dia lebih firm. PCR dia tu, insyaAllah. So siapa kat sini dah ready nak tahu, nak dengar cerita? So tu atas tu Burj Khalifa, nampak? Saya pusingkanlah kamera saya. So ni adalah bangunan Burj Khalifa. Beberapa ratus tingkat kat situ. So dia ada satu hotel je kat dalam dia ni. Hotel Armani Hotel Dubai, yang berada di dalam bangunan Burj Khalifa. Bilik saya tingkat 38 kat atas tu. So bilik saya tingkat 38. Untuk hotel, dia adalah sampai tingkat 39 je. Untuk kawasan hotel ni, tingkat dia hanyalah sampai tingkat 39. So saya dapat bilik tingkat 38, insyaAllah. Dan untuk kali ni, Puan Izzah yang belanja sebenarnya untuk hotel, sebab kita stay sini 2 hari je, 2 malam sahaja. Sebelum kita balik. Untuk kali ni trip umrah, trip kita transit, kita gunakan personal punya expenses. Kita tak gunakan company expenses sebab tak boleh tolak tax pun. Nanti kena add back balik semula dengan lembaga. So saya dengar satu story ni, saya nak share pada you all. Mentor dengan versus dengan mentol. Siapa nak dengar? Sambil kita menikmati pemandangan yang cantik pagi ni. Tapi lebih cantik kalau kita dapat dengar story ni. Dia ada kisah dia. Saya nak you type dulu kawan-kawan, tekan butang share. Tekan dahulu. Sebelum ni, kalau siapa ingat yang saya stay kat sana, the address. Mana satu ni the address kat sana tu. Jap. Saya pusing kamera senang. Sebelum ni saya stay kat the address. Dekat dengan kawasan Dubai Mall. Tapi hari ni saya nak test. Itu guru saya, mentor saya kata, try lah kat sini. Dia kata kan, try merasa bangunan tertinggi di Dubai dan dunia duduk kat dalam tu. So tag dulu kawan-kawan, saya nak ceritakan tentang kisah mentor dan mentol. Sebab saya rasa benda ni akan bagi kita aha moment yang paling best. Sebab saya dah study daripada malam tadi. So bila dengar story ni, saya bukan sekadar nak bukan sekadar nak suka-suka seronok-seronok saja, tetapi kita nak
nak you all betul-betul faham the story. Dan apa pengajaran daripada story tu lagi penting. So saya nak tengok berapa ramai dah ready, berapa ramai dah sedia, dah tag kawan-kawan, and please tekan butang share kat situ. Saya kat luar ni sejuk. Okay. Cuaca kat sini masih lagi sejuk. Biasanya sehingga bulan 3 lah dia sejuk. Lepas tu dia dah panas dah. Lebih kurang macam Mekah, Madinah. Okay. Dan syukur juga dah selesai kali ni saya punya trip ke Umrah. Walaupun kali ni di Umrah memang ramai, tak adalah orang kata yang lengang sangat tu. Kali ni memang ramai dan banyak bahagian dalam masjid pula tu dah dia tutup. Banyak bahagian dalam tu ditutup. Jadi dia agak sedikit pack lah kat dalam bahagian nak kita nak buat Umrah tu. Tapi that's why kalau kat sana saya memang pakai mask 2 lapis. Okay, 2 lapis saya pakai. Okay, so ada satu story ni, mentor. So ada seorang pekerja ni, dia adalah bekerja di satu macam kilang. Okay, dia bekerja dalam satu kilang. Dan dia ada guru, dalam tu dia macam ada supervisor lah. Dan supervisor dia ni dia anggap macam mentor dia. Tapi satu hari tu mentor dia ni, guru dia ni dah berpencen, bersara. Okay, so dia ingat pesan dia. Dia ingat pesan dia kata, kurangkan bercakap, banyakkan buat kerja. Tu pesan guru dia. Kau, dia kata, bila aku dah keluar ni, bila aku dah pencen, dia kata, kalau kau nak cepat, dia kata, kau nak cepat naik pangkat, kau nak cepat berjaya dalam career kau kena kurangkan bercakap dan kau kena banyakkan bertindak. Okay, morning semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so jadi bila mentor dia ni dah berpencen, dia pun ikutlah. Kan, dia ikut sebiji. Okay, memang banyakkan kerja. Kurangkan untuk nak kurang bercakap, banyak buat kerja. Tapi dia still tak naik pangkat. Dia still tak berjaya dan dia tak capai pun apa yang dia expect nak capai tu. Okay, so satu hari dia pun pergi melawat balik dia punya mentor dia ni. Okay, dia kata dia pun pergi kat rumah mentor dia yang dah bersara, dah pencen ni. So dia cakap, mentor, wahai guruku, dia kata, aku dah ikut sebiji apa yang kau cakap. Sebiji. Tapi aku masih lagi tak naik pangkat. Dan aku pelik orang lain yang tak buat macam apa yang aku buat, dia naik pangkat. Dia dalam hati tu cakap, dia dalam hati tu macam, biar betul aku punya guru mentor aku ni penat aku dengar dia cakap, tapi tak capai pun apa-apa. Okay, so guru dia cakap macam ni lah, dia kata, balik ni kau dengar cakap aku. Kalau kau percaya dengan cakap aku ni, kau dengar cakap aku ni betul-betul, kau balik ni, kau ambil cuti. Tak kira whatever reason sekalipun, apa saja sebab, kau kena pergi ambil cuti. Oh ya ke? Dia pun macam dalam hati ni, bila guru cakap, bila mentor cakap, tak percaya ni lah. Okay, so dia pun macam ikut, dia dengar cakap dia punya guru dia, mentor dia. Dan dia macam ikut, balik tu dia ambil cuti. Tak apa reason pun tak tahulah. Yang penting dia kena ambil cuti. So dia pun ambil cuti. So bila masa dia ambil cuti tu, tiba-tiba kilang tempat dia kerja ni, sebab Mamat ni selalu kalau dia ada, dia yang buat semua benda. Tiba-tiba bila Mamat ni bercuti, banyak operation tu tak boleh berjalan sebab Mamat ni tak ada. Sebab yang tahu pasal Mamat ni je. So bos dia pun panggil dia, tolong, dia kata, tolong cancel cuti tu, tolong singkatkan cuti, kau kena datang tolong. So dia macam, bos dia ni barulah dia rasa macam diperlukan lah. Selama ni memang tiap-tiap hari dia memang loyal, tak pernah bercuti, tak pernah apa. So dia macam, bos dia pun macam tak kisahlah. So satu hari tu pun, masa tu dia dapat kontak dan dia pergi kat kilang dan dia solve masalah tu. Oleh kerana bos dia ni nampak dia ni memang bagus, dia dinaikkan pangkat menjadi senior manager. Okay, dia pun jadi senior manager sebab barulah bos dia perasan yang dia ni memang diperlukan. Jadi apa dia buat lepas tu agak-agak? Cuba teka. Agaknya lepas tu, untuk rasa dia diperlukan, apakah bondo yang dia buat lepas tu? Macam, okay, apa benda yang dia buat lepas tu? Jadi lepas tu, perangai dia ni, memang kejap-kejap dia suka ambil cuti. Kejap-kejap dia ambil cuti. Memang dia tak ada kerja lain. Sebab dia nampak, aku kalau buat macam ni, barulah aku rasa diperlukan. Oleh kerana dia rasa, dia sentiasa nak rasa diperlukan, so sekali-sekala tu dia akan ambil cuti lagi. Okay, apa yang berlaku agak-agak lepas tu?
Siapa nak tahu? Okay, terima kasih pada yang share. Thank you very much. Saya kat luar ni kesejukan. Walaupun sejuk, tapi tak apa, internet kat sini, okay? Terima kasih pada yang share. Terima kasih pada yang tag kawan-kawan. Please tag kawan-kawan. Please tekan butang share. Okay, pagi ni sarapan minda momentum. Ni last saya live Last sebelum saya dah nak balik dah ke Malaysia. Last please tekan butang share kat situ sebagai pengeras dia untuk sesi sarapan minda kita pagi ni. Okay, dan sebenarnya hari Jumaat, insya-Allah berkah penghulu kepada segala hari. Mudah-mudahan apa sahaja yang kita belajar hari ni Allah Ta'ala berkati dan kita ingat. Okay, so satu hari tu oleh kerana mamat saya sambung balik. Ni nak sambung minggu depan? Siapa nak sambung sekarang? Nak sambung sekarang ke nak sambung minggu depan? Okay, cepat. Siapa kat sini nak dengar dan nak tahu apakah yang berlaku lepas tu? What happened? Satu hari tu tiba-tiba, oleh kerana dia ni asyik cuti, tiba-tiba satu hari dia dapat notis yang dia dah diberhentikan kerja. Sebab saya cuti je. Manjang, cuti. Satu hari tu, tiba-tiba dia dapat notis yang dia diberhentikan kerja. Dia kata, apa ni? Dia kata, aku dah ikut sebiji apa yang guru aku cakap. Apa yang mentor aku cakap. Sekarang mentor aku ni mentor ke mentol? Okay. Tiba-tiba dia berhentikan kerja. Okay. So dia pun macam terus meluru pergi cari guru dia ni, mentor dia. Dia nak pergi tanya, kenapa? So dia kata, dia pun pergi, bergegas pergi kat tempat guru dia, mentor dia ni. Dia pun cakap, wahai guruku, aku dah ikut sebiji apa yang kau cakap. Tapi masalahnya sekarang, kenapa aku kena berhenti kerja? Aku dah ikut sebiji. Why? Kenapa benda ni berlaku? Kenapa aku kena berhenti kerja? Okay. So, guru dia cakap, wahai anak muridku, dia kata. Okay. Wahai, dia kata, aku nak cakap dengan kau. Ketika aku bercakap dengan kau hari tu, kau baru dengar separuh apa yang aku cakap. Kau baru dengar separuh, kau dah tak sabar, kau terus tinggalkan aku dan kau tak tanya lagi separuh tu apa. Okay. Dia hanya dengar separuh je. Dia tak dengar sampai habis. Okay, so what happened? Apa yang berlaku adalah dia tak dengar sampai habis. Dia kata sebenarnya yang kau patut dengar adalah yang the half, the second half lesson. Yang itu lagi penting, dia cakap. Yang tu lagi penting. Masalahnya dia tak dengar sampai habis. Okay, dia tak dengar pun sampai habis dan dia dah belah. Dan rupanya dia salah faham. Dia hanya ambil separuh. Dia kata lain kali kalau kau belajar, kau kena habiskan dulu apa yang kau belajar. Kau bukannya terus belah macam tu je. Okay. Siapa nak dengar bahagian yang lagi separuh tu? Saya nak tanya dulu dengan you all. Sambil saya buat jalan sekejap. Please tekan butang share. Please tag kawan-kawan. Kalau nak saya habiskan bahagian yang lagi separuh tu. Okay. Rupanya dia belajar tak habis. Masalah ramai yang macam tu. Baru dengar sikit FB Live ni separuh je, dia dah belah. Terus buat. Lepas tu bila tak jadi, dia salahkan kita. Macam sekarang. Okay. Tiba-tiba belum habis belajar lagi dia dah sini gelap. Paksa buat lighting. Buat lighting sendiri. Sementara tunggu kat jalan bahagian yang terang sana. Okay. Belum habis dengar lagi. Sambil kita menikmati pemandangan Burj Khalifa pagi ni. Okay, dan banyak lagi bangunan pencakar langit kat sini yang berada kat Dubai. Alhamdulillah, syukur dapat berada sekali lagi di Dubai, InsyaAllah. Okay, kat depan ni dia ada satu macam fountain yang cantik. So pagi-pagi tak ada orang. Bab berjogging ni kan kau Malaysia aja, orang sini pun kurang sikit nak berjogging ni. Okay. So bila guru dia cakap, kau sebenarnya tak dengar apa yang aku cakap. Aku baru nak cakap lagi separuh, kau dah belah dah, dia kata. The second half is the important lesson than the first one. But dia kata kau tak sempat dengar lagi, kau dah cabut dah balik. Dah kena buang. Salah teknik. Salah ajaran rupanya. Salah teknik. Okay. Dan menyebabkan dia macam habis. Okay. Sebab dia tak dengar sampai habis. Dia tak habiskan apa yang guru dia, apa yang cikgu dia ni ajar. So akibatnya dia dibuang kerja. Okay. So dia kata, wahai anak muridku sebenarnya, dia kata ada beberapa benda yang kau kena tahu, dia kata.
Ada pengajaran yang kau kena ambil tahu dan kau kena faham dulu, dia kata. Bukannya kau terus cabut. Okay. So aku nak cakap beberapa teknik. Ada tiga bahagian kat sini. Okay. Dia kata macam ni. Kita ni ibarat mentol. Dia kata kita tak, mentol ni tugas dia adalah kena menyala. Kalau mentol kita nasi padam ataupun nasi tak ada cahaya, orang akan cuba cari mentol yang lain. Sebab dia rasa mentol ni tak bagus. Mentol ni dah tak boleh menyala, mentol ni dah tak boleh buat kerja. Oleh kerana mentol nasi padam, orang akan carilah mentol yang lain yang lebih tahan lebih lama. Compare dengan mentol yang kejap-kejap mati dan terbakar. Okay. Dalam kes ni dia kata, kau dah jadi mentol yang asyik terbakar, menyebabkan bos kau terpaksa cari yang lain. So lesson pertama dia kata, dalam apa-apa dalam hidup kita, mentor ni cakap, nombor satu adalah dia kata, don't take for granted. Ataupun dia kata dalam hidup ni jangan ambil mudah. Okay, kalau kita nak jadi manusia, kena jadi manusia yang sentiasa bermanfaat, sentiasa diperlukan. Okay. So ada beberapa pelajaran kat sini dia kata kau patut ambil dalam hidup kau. Okay. Yang pertama tadi kata don't take for granted. Hidup ni kena sentiasa bersyukur. Okay. Hidup ni kena sentiasa bersyukur dengan apa yang ada depan mata kita, dengan apa yang ada pada sekeliling kita. So dia ajar kat sini tentang namanya bersyukur dulu. Okay. Lepas tu dia kata hargai sebaik mungkin apa yang ada supaya kita ni tak rasa rugi tau. Okay. Bila kita kehilangan, dia ibarat macam kalau contoh katalah kita ambil macam mentol. Kadang-kadang waktu mentol tu menyala, kita tak hargai pun yang mentol tu menyala. Kita siap komplain lagi, kenapalah mentol ni macam ni, kenapalah. Tapi kita selalu akan menyesali bila benda tu dah tak ada. Sama jugalah macam kita ada orang yang kita sayang depan mata. Orang kita sayangi, ibu bapa, pasangan kita, anak-anak. But kadang-kadang bila ada depan mata, kita tak appreciate orang tu. Okay, kita biar je. Kita hanya akan cari, kita hanya akan menyesal bila dia dah tak ada. That's why baru ni juga waktu saya berada di Mekah, saya bersyukur dijemput oleh Datuk Haji Muhammad Asri, pakar pelaburan saham kita, yang juga berada kat sana. Dijemput saya pergi ke Muzdalifah. Dan pesan seorang ustaz ni, Ustaz Johari, dia kata dalam hidup kita sebagai seorang anak, tidak ada hari pun yang kita boleh tinggalkan doa untuk mendoakan ibu bapa. Kita hanya akan berasa kasih sayang mak bapak kita tu bila dia dah tak ada. Selalunya macam tu. So bila dia dah ada ni, sometimes kita tak appreciate orang benda yang dah ada. Faham tak kat situ? Okay. Dan juga satu lagi pun kat sini, bila rasa dia macam ni, macam Mamat tadi tu, dia rasa macam dia sentiasa nak rasa dia ni diperlukan, tapi dia tak rasa pun yang macam mana dia boleh contribute dan dia boleh maintain ada kat situ. So dia hanya buat satu method yang menyebabkan orang rasa terancam dengan apa yang dia buat. Sebab dia ada lack of rasa macam dia ni tak diperlukan. Padahal sebenarnya kita ni, walaupun kita tak dihargai, jangan stop untuk buat perkara yang betul. Just teruskan usaha, teruskan kerja kita, just teruskan tugasan kita. Jangan stop hanya kerana semata-mata nak dapatkan pengiktirafan manusia. And last sekali sebenarnya memang manusia tak perlukan pun. Dan last sekali manusia rasa kita patut disingkirkan pun. Faham tak maksud saya kat situ? Okay? Adakah anda masih lagi dengar story ni? Siapa nak dengar lagi pengajaran dia? Ada beberapa pengajaran yang saya dah research dan saya dah tulis poin-poin penting yang saya rasa sangat-sangat you all ni perlukan. Okay? Siapa rasa dapat sesuatu kat situ? Okay. Okay. The next thing yang saya nak bagi, lesson second half tadi, apa lagi pengajaran yang ada, yang berlaku the next second half yang guru ni, mentor tadi cakap. Dia kata macam ni. Satu lagi perasaan dia kata, as a manusia dia kata, kita ni jangan rasa kita ni sentiasa betul. Ni pun bahaya. Tak boleh rasa sentiasa betul. Jangan rasa kita ni, jangan sentiasa ada perasaan yang rasa kita ni patut di-appreciate sepanjang masa.
Sometimes kita kena ada orang yang menegur, kena ada guru, kena ada mentor. Macam tadi, dia hanya jumpa guru dia hanya bila rasa perlu je, bila dia ada masalah je. Tapi dia tak update pun apa benda yang dia dah buat. Okay, dalam perguruan, dalam kita belajar, sentiasa update. Macam saya pagi ni insyaAllah saya dah siapkan report, nak hantar kepada guru saya, mentor saya, apa benda saya dah buat, supaya kita dapat detect lebih awal apakah benda yang betul, apakah benda yang silap. Supaya kita ni sentiasa rasa kita ni akan tahu sama ada apa lagi benda yang sebenarnya kadang-kadang kita buat, kita rasa betul, tapi rupanya guru kita, mentor kita akan beritahu, ni salah ni tindakan ni, kau patut kena buat macam ni bahaya. Tapi macam tadi, dia rasa dah betul, dia dah naik pangkat, dia seronok, dia gembira, dia lupakan guru dia. Dia tak pergi update sebab dia rasa dia betul. Okay. Sebab apa dia kata, guru cakap, masalah juga dia kata, bila kita ni sentiasa rasa bagus, satu hari nanti dia kata akan ada orang lain yang akan gantikan tempat kita, dia cakap. Nampaknya dah habis lampu dah kat sini. Kita pergi ke sana pula. Sistem ni automatik saya rasa. Kejap lagi fountain dia ni mungkin akan menyala. Jadi sebelum dia keluar air, baik saya cabut dulu. So saya rasa fountain ni memang akan menyala setiap pagi. Okay. So dia kata, bila terlalu banyak rasa bagus, satu hari nanti orang lain akan ganti tempat kita. Sama juga dalam bisnes. Jangan rasa apa produk kita buat ni dah cukup bagus. Okay, jangan rasa perkhidmatan kita beri cukup bagus. Always improve. Always sentiasa kena ada rasa macam aku banyak lagi nak kena improve, aku banyak lagi benda nak kena betulkan. Tak boleh rasa macam dah cukup bagus. It's not good for our business sebenarnya. Okay. Dan siapa nak saya nak bagi penggulungan yang terakhir. Apa lagi yang guru ni ajar. Okay. Ibarat macam tadi kita kata, mentor ni, dia sama ada jadi sumber cahaya, ataupun kalau kita lama tak jumpa, kita tak gilap, tak dapatkan cukup energi daripada dia, mentor tu akan terbakar. Mentor tu akan diganti dengan mentor yang lain. Faham tak benda tu? Okay. Dan saya nak bagi tahu the second half punya lesson ni tadi. The last one saya nak bagi. Okay. Beberapa poin yang terakhir sebelum saya nak tamatkan live. Sebab saya tak nak lama-lama sangat pagi ni. Biasanya setiap pagi kita hanya live lebih kurang 30 minit sahaja. Dan ni adalah live yang saya kira yang the last one sebelum saya nak balik ke Malaysia. Sebab balik ni kita nak kena kuarantin semua. Kejap lagi kita kat sini PCR test dia pakai apps je. Okay. Dia akan datang ke bilik dan buat PCR. Senang. Tak payah kita nak pergi ke PCR center. Ada ramai-ramai orang kat sini. Just guna satu apps namanya Careem, Careem. Careem kat situ nak. Dia macam ada Uber, food delivery, PCR test, semualah, vaccination, semua guna Careem. Kalau kat Dubai, itu adalah satu apps yang local people buat. Dan dia nilai dia adalah dah $1 billion dah sekarang. Okay. So the last 3 point adalah, okay, as a kita adalah business or as a individual, ada 3 benda. Okay. The first one adalah, yang ini benda yang saya faham daripada story ni tadi, seluruh story, daripada apa yang saya dah ceritakan, saya dah bagi dah benda tu. Ni Burj Khalifa tu nampak tu. Saya kat belakang Burj ni. Macam ni lah senang. Bangunan paling tinggi dalam dunia. And anytime dia boleh naikkan lagi kat atas dia. Ada orang declare je cakap nak naikkan, dia akan naikkan lagi bangunan tu. Dia dah buat siap-siap dah. Siapa declare nak buat bangunan paling tinggi je, dia dah siap-siap. Lepas tu kat paling atas tu, kan, dia naikkan je terus. Tak ada orang boleh beat dia. Dia dah ready dah. Okay. Sebab dia rasa, dia jangan rasa cukup bagus, dia dah ready je. Always ready. Yang always ready, saya cakap kat sini, ada orang lain akan buat lebih bagus. Jadi dia dah ready untuk buat lagi bagus. Kat atas tu dia dah ready dah. Kalau ada orang declare, dia kata aku nak buat bangunan paling tinggi, dia tambah je atas. Tambah macam Lego. Macam. Dan sini semua adalah dia buat yang semua dia buat adalah yang the best one. Sebab dia tak nak rasa dia paling bagus. Okay. Sebab dia tahu kalau satu hari nanti, macam sama nak itibar cerita ni, kalau dia rasa dia paling bagus, ada orang lain tiba-tiba akan jadi bagus daripada kita. So always ready. Dan always ready untuk
untuk beri manfaat. So bangunan ni dia beri manfaat tak? Yes. Ramai gila orang beratur nak masuk dalam tu semalam. Saya tak masuk lah, saya dah pernah naik atas tu. Saya dah pernah naik tingkat 148 tak silap. 148. Saya dah sampai 148, InsyaAllah. Okay, terima kasih semua. Mana you all ni daripada mana yang dengar ni daripada tadi ni. Saya nak tahu juga apa yang korang belajar, apa yang you all dapat daripada tadi punya story ni. Sebelum saya nak bagi naskah terakhir, sebelum kita nak tamatkan kita punya sesi live ni, apakah the last one yang you rasa? Cepat saya nak tengok. Macam okay. So nampak sini semua bangunan dah buat tu. Nampak saya tak tahu yang tu bangunan apa. Semuanya tinggi-tinggi belaka. Okay, yang tu tinggi, yang tu pun tinggi. So bila setiap orang berlumba-lumba untuk buat yang terbaik, hasilnya semua terbaik. Yang tu tinggi, tu tinggi. Okay, semua tinggi. Dan asal-asal ni pun tinggi. Semua adalah ni adalah company kerajaan Dubai, Emaar adalah company developer yang saya pernah baca. Emaar ni one of the developer company. So oleh kerana Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum ni dia punya Perdana Menteri ya, UAE, dan Presiden, CEO of Dubai. Oleh kerana dia tak nak rasa Emaar ni sentiasa bagus, dia develop 2 lagi syarikat untuk bersaing dengan Emaar ni tadi. Jadi lagi 2 lagi company Emaar ni. Kalau kita tengok bangunan sini kat semua adalah kebanyakan adalah Emaar, termasuklah Burj Khalifa ni. Okay, Emaar ni semua. Tapi dia ada develop 2 lagi anak syarikat supaya bersaing dengan Emaar, supaya Emaar ni tak akan rasa dia bagus. Bagus kan? Okay. The last 3 one adalah macam ni. Dalam hidup kita, jangan terlalu berkira bila orang lain lebih daripada kita. Okay? Atau senang cerita macam ni lah. Kita ni tak payahlah nak jealous dengan rezeki orang lain. Satu benda yang saya belajar ialah, memanglah satu benda perasaan kita ni masalah macam ni. Macam mamak tadi kan dia asyik tengok orang lain. Kau perasan tadi kan, dia kata aku buat kerja je tapi orang lain yang nak payangkat. Nampak tak? Dia terlampau berkira pasal rezeki orang lain. Dia tak kira rezeki dia dengan, dia tak kira rezeki yang apa yang Allah Ta'ala, apa Tuhan dia bagi kat dia. Dia sibuk asyik fikir pasal orang lain punya rezeki. Sama juga kadang, kita pun kadang sama juga. Dalam social media, dalam bisnes, kita suka tengok orang lain dan lepas tu kita jealous. Padahal sebenarnya apa yang saya belajar kat sini adalah, kalau orang lain boleh dapat rezeki yang banyak, InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kita juga. Okay. Bukti bila orang lain boleh buat, orang lain boleh dapat, menyaksikan, membuktikan sebenarnya kau pun boleh. Kita sendiri pun boleh. Bukan sekadar orang lain pun boleh, kita pun boleh. Bukan hanya kita. Faham kan? Okay. Kalau orang lain tu dapat bermaksud, apa benda yang sebenarnya kita boleh belajar dengan dia, apa amalan dia, apa tindakan dia yang dia buat menyebabkan dia dapat. Kita patut tanya yang tu lah. Bukan nak pergi jealous. Bukan nak sakit hati dengan apa orang dapat. Saya rasa dulu mula-mula waktu saya mula-mula bisnes pun, saya selalu macam bengang dan sakit hati dengan kenapa dia dapat benda tu, kenapa aku tak. Dan waktu tu, apa saja saya buat tak jadi. Okay? Apa saja saya buat masa tu tak jadi. Tapi the moment bila saya shut down kan benda tu, dan saya mula fikir, apa ni? Allah Ta'ala dah tunjuk depan mata kau. Kalau kau nampak orang tu boleh buat, bermaksud dia nak bagi kau mesin, kau pun boleh. Kau dah kenapa? Faham tak maksud saya kat situ? So, itu adalah bukti yang orang lain boleh dapat. Dan kita kena tanya dia, apa tindakan menyebabkan dia dapat. Mungkin sebab dia ni orang yang pergi belajar. Mungkin sebab dia ni ada guru, ada mentor, ada coach. Mungkin sebab dia konsisten buat. Mungkin dia bangun malam, solat sunat, tahajud, taubat, hajat. Mungkin dia buat benda tu yang kita masih lagi tak buat, dan kita masih lagi komplain. Kenapa tak dapat? Faham tak maksud dia? Okay. Yang kedua, okay, teruskan je buat perkara yang betul. Okay. Terus je, apa yang kita dah buat betul, teruskan buat supaya kita ni tetap ada value walaupun tak ada orang appreciate. Serius, macam contoh buat FB Live, walaupun ada orang dapat pengajaran, ada orang suka kita buat FB Live, ada orang kadang-kadang dia datang dan komen benda-benda yang mencerca, benda yang merendahkan kita, benda yang
yang macam nak downkan kita. Tapi kita tetap buat supaya kita tetap ada value. Kita tetap berharga. Walaupun ada orang tak hargai, tapi kita ingat ada orang yang dapat nilai daripada apa yang kita bagi. Teruskan je, non-stop. Never stop untuk nak buat benda yang dah betul kita buat. Faham kan? Okay. Yang ketiga, bila kita ada mindset macam ni, barulah hidup kita akan balance. Okay. Tak ada rasa macam sakit hati, tak ada rasa stres. Kita akan gembira sebab kita buat yang the best. Kita akan rasa bahagia bila kita rasa cukup dengan apa yang kita dapat, dan appreciate, kita syukur apa yang kita dapat. Macam kadang-kadang kita macam ni tau. The love song yang saya nak bagi, kadang-kadang kita rasa kita suka sangat kira rezeki orang lain tanpa kira apa yang dia buat. Sepatutnya kita kena berlawan dengan dia. Apa yang dia buat tu bagus, kita kena follow dan buat lagi bagus. Kalau contoh kita nampak, oh dia pergi belajar rupanya. Oh dia tak, oh selama ni aku ni sebenarnya tak faham pasal social media. Aku tak faham pun sebenarnya pasal Facebook. Patutnya aku kena pergi tanya, aku kena buat apa benda yang dia buat, dan aku kena buat lebih bagus. Dan aku kena istiqamah, konsisten buat tiap-tiap hari. Macam, faham tak maksud saya kat situ? Okay. So contoh macam insyaAllah kita hanya ada beberapa hari sahaja lagi sebelum kita ada Roket Pemasaran Momentum edisi business comeback. Saya faham ramai yang mungkin struggle dengan business dia, sales dia. Mungkin struggle kurang customer. Dan terima kasih dah lebih 11,000, dah menghampiri 12,000 mendaftar untuk sesi kali ni. Saya nak cakap, cuba kita berlawan dalam tindakan kita ni, buat benda yang betul dan buatkan kita ni rasa value kita naik dengan ada knowledge. Rasanya ramai orang yang kenapa dia tak capai select adalah kerana knowledge dia kurang. Saya selalu ingat pesan guru saya, mentor saya, dia kata, ilmu, berapa banyak ilmu yang kita ada akan tentukan berapa banyak sales kita atau pendapatan kita. So ramai tanya saya kenapa saya masih lagi tak berhenti belajar. Yes, Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izinkan saya masih lagi belajar. Saya belajar dengan guru saya, mentor saya, Datuk Ira, Dr. Azizan. Saya juga sedang buat doctorate Business Administration, DBA, dengan Open University Malaysia. Saya masih lagi belajar. Sebab saya percaya keberkatan, berkah kita belajar, berkah ada guru mendoakan kita, benda itulah menyebabkan bisnes kita akan buat lonjakan. Dan kali ni insya-Allah kita nak jadikan bisnes you, orang lebih nampak you punya value, kunci dia secara online. Yes, memang kita ajar online, but apakah kunci kat situ dalam online yang menyebabkan orang boleh nampak value yang kita bawa? Tak ada yuran kali ni kita bagi totally free. InsyaAllah kali ni free, tak ada bayaran pun. Okay, untuk RPM kali ni is free, tak ada bayar. So ramai orang selalu tanya, berapa nak kena bayar? Mahal lah. Saya kata apa yang mahal? Yes, ilmu yang kita bagi mahal, but this adalah is totally free, tak ada bayar. Just daftar sahaja, pergi ke naktarikpelanggan.com. Tim saya pun dah bagi link kat situ. Pergi daftar and fokus. Saya tahu sekarang kita asal-asalnya kita pun ingat nak buat hybrid. Maksudnya ada secara offline dan kita online kan kelas tu. Tapi bila saya lihat kes COVID makin tinggi, so kita pun nak kena ambil langkah berjaga-jaga. Bukan saja you saya risaukan, saya pun risaukan tim saya juga. Okay, saya mau risaukan tim saya juga. Jadi kita buat secara online. InsyaAllah kita nak nampakkan, kita nak tunjuk jalan secara teknikal, strategi, secara teori. Macam mana nak buat benda ni? Macam mana kita nak tarik orang? Macam mana nak bakal orang minat dengan kita punya bisnes, dengan produk kita, perkhidmatan kita tawarkan? Dan at least kita boleh bantu you untuk lonjakkan sale 5 ke 10 kali ganda. Kalau mungkin sekarang buat 10,000, buat 5,000, mungkin boleh buat 25,000. Kalau sekarang mungkin buat 10,000, mungkin boleh naik 50, 60, 70,000. As long orang nampak apa value kita dapat. Masalahnya kita ni selalu hanya nampakkan produk. Kita tak tunjukkan apa kebagusan produk ni tadi yang boleh bantu hidup orang tu, yang boleh bantu selesaikan masalah orang tu. Kita tak nampakkan benda tu. Kita hanya terperangkap terlalu banyak pada produk dan perkhidmatan yang kita buat, kan? Dan kita buat secara online dan 100% percuma.
Dan insya-Allah bagi yang dah mendaftar pula, pada malam ni saya buat special Zoom daripada Dubai ni. Pada 9 malam waktu Malaysia. Kalau saya kat sini 4 petang ni saya dah kena ready. So waktu kita berbeza lebih kurang 4 jam. So masa pukul 5 lah lebih kurang saya kena ready. Kat sini dah gelap dah pukul 5 tu. Dah nak masuk maghrib dah pukul 6. Saya ready untuk Zoom dengan you all, nak bagi beberapa strategi daripada Dubai yang memang praktikal, yang you habis Zoom terus buat. Sementara nak tunggu RPM 26, 27, terus je buat. Tak payah tunggu lama-lama sangat. Terus je buat. Tak payah tunggu terlalu lama. You terus buat dan insya-Allah you akan dapat dia punya hasil dia, insya-Allah, mudah-mudahan. Okay? So saya harap sesi sarapan minda pagi ni bermanfaat. Harap you all belajar sesuatu. Please teruskan tekan share. Mudah-mudahan orang yang melihat, orang yang menonton dapat belajar sesuatu juga, insya-Allah. Assalamualaikum. Salam daripada Dubai. Saya doakan anda sebagai musafir, saya doakan segala hajat, segala doa, segala impian you 2022 ni insya-Allah akan tercapai. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye.